Hai, nama saya Ali Wong. Nombor mercas ialah 301841. Masyarakat pluralistik di Tanah Melayu terbentuk selepas kedatangan penjajahan Inggeris. Telah meninggalkan kesan dari segi politik, undang-undang, pendidikan, ekonomi, pemikiran dan sebagainya. Kebanyakan masyarakat Melayu tinggal di kawasan luar bandar atau kampung, melibat kegiatan pertanian dan perikanan. Setelah menikah, mereka mula berhijrah ke bandar dan terlibat dalam berbagai sektor lain. Kedatangan orang Cina akibat pembukaan Melaka dan hubungan perdagangan di antara Melaka dengan negara Cina dan juga disebabkan oleh pengembangan perdagangan di Pulau Pinang dan Singapura, terutama penobongan biji timah. Kedatangan orang India disebabkan oleh campur tangan British. Terdapat dua golongan buruh India di Tanah Melayu, iaitu buruh tawanan perang dan buruh ladang. Pluraliti juga dapat dibuktikan di Sabah dan Sarawak. Golongan masyarakat Bumiputera Sabah ialah etnik Kadazan Tuzun, Murut dan Pajau. Manakala golongan Bumiputera Sarawak terdiri daripada suku kaum Iban, Bidayu dan Melanau. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ras Amir bin Ramli. Dan sekarang ini bercakap tentang Perlembagaan Persekutuan. Tahukah anda apakah itu Perlembagaan Persekutuan? Perlembagaan Persekutuan adalah sebuah perjanjian pihak-pihak yang mempersetujui hubungan antara mereka sebagai hubungan yang sah dan diiktiraf oleh undang-undang. Dokumen rasmi dijadikan sebagai teras dalam pembentukan negara sepanjang pentadbiran dilaksanakan. Perlembagaan persekutuan ini dapat dikaitkan dengan perpaduan melalui kewarganegaraan, kebebasan beragama, pendidikan bahasa budaya, amalan pentadbiran, politik akomodasi, hak istimewa Sabah dan Sarawak. Oleh itu, tentang Perlembagaan Persekutuan diteruskan oleh Duya. Seterusnya, Perlembagaan Persekutuan berkaitan perpaduan kaum. Yang pertama, kesamarataan iaitu perkara 8. Hak serta kedudukan seseorang adalah sama di sisi undang-undang dan segala bentuk diskriminasi dilarang. Semua orang berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. Yang kedua, kebebasan bersuara iaitu perkara 10. Warga negara Malaysia mempunyai kebebasan mengeluarkan pendapat dan buah fikiran mereka selagi mana mereka tidak menyentuh isu-isu sensitif. Kebebasan asasi adalah kebebasan bercakap, berhimpun dan berpersatuan. Yang ketiga, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan iaitu perkara 152. Bahasa kebangsaan Malaysia ialah bahasa Melayu. Namun begitu, tidak dinafikan kedudukan dan hak bahasa lain untuk digunakan, dipelajari dan dikembangkan adalah digalakkan sekalipun dengan menggunakan dana awam. Kemudian, kontrak sosial. Penerapannya dalam Perlembagaan Malaysia. Kontrak sosial mula diterjemahkan dalam Perlembagaan Malaysia 1963 yang kemudiannya dipinda semula ketika keluarnya Singapura dari Malaysia. Konsep kontrak sosial merujuk kepada persetujuan bersama yang tercapai dalam kalangan pemimpin Melayu, Cina dan India pada 1956. Hal ini berlaku ketika Suruhanjaya REIT sedang mengumpulkan pandangan pelbagai pihak yang tinggal di negeri-negeri Tanah Melayu untuk mengubah Perlembagaan Persekutuan bagi mencapai kemerdekaan pada 1957. Kontrak sosial merangkumi keutamaan dari segi kedaulatan Raja-Raja Melayu, kedudukan agama Islam dan hak istimewa Melayu dan Bumiputera. Kemerdekaan Tanah Melayu atau Malaya berjaya direalisasikan kerana kemerdekaan negara ini diperoleh dengan perjanjian persefahaman atau kontrak sosial. Cabaran terhadap hubungan etnik di Malaysia. Pertama, cabaran sosial. Kedua, cabaran politik. Dan yang ketiga, cabaran ekonomi. Cabaran sosial. Pemisahan fizikal. Merenggangkan hubungan dan menyukarkan interaksi. Memperkuatkan perasaan kekitaan akibat dasar pecah Perintah British. Sistem pendidikan. Setiap etnik mempunyai sistem pendidikan yang tersendiri. Sistem pendidikan yang memisahkan pelajar mengikut bahasa ibunda mengakibatkan interaksi berkisar di kalangan etnik sendiri sahaja. Cabaran politik. Politik perkauman. Yang pertama, kewujudan pelbagai persatuan politik yang berasaskan kumpulan etnik telah memperkuatkan lagi identiti etnik dan syak wasangka. Kedua, setiap persatuan atau parti
hanya akan memperjuangkan kepentingan kumpulan etnik yang diwakilinya. Ketiga, demi kepentingan kaum, mereka dan juga etnik, maka isu-isu seperti bahasa, kebudayaan, pendidikan, agama dan lain-lain akan digunakan sebagai senjata masing-masing. Keempat, suka menerima pemimpin dari kaum lain. Kelima, mengukuhkan semangat perkauman yang menebal. Cabaran ekonomi. Perbezaan pekerjaan. Pertama, dalam bidang pekerjaan, setiap golongan etnik dikelaskan mengikut sektor ekonomi tertentu. Sebagai contoh, pertanian, perniagaan, perindustrian dan pentadbiran awam. Kedua, menghalang interaksi yang lebih kerap. Ketiga, semangat perkauman terus menebal. Penguasaan ekonomi. Pertama, jurang yang luas dari segi penguasaan ekonomi dan pendapatan yang ketara dan ketidakseimbangan pendapatan. Kedua, perbezaan dan penguasaan ekonomi oleh sesuatu golongan etnik dan wujudnya jurang pendapatan antara etnik merupakan cabaran yang sering membawa kepada ketidakstabilan dalam masyarakat majmuk. Gagasan Satu Malaysia merupakan satu gagasan yang diumumkan oleh bekas Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Mohamad Najib pada 2 April 2009. Matlamat Satu Malaysia adalah untuk mengekalkan perpaduan dalam kepelbagaian etnik dalam masyarakat Malaysia. Satu Malaysia merupakan satu gagasan bagi memupuk perpaduan di kalangan rakyat Malaysia berteraskan beberapa nilai-nilai penting yang seharusnya menjadi amalan setiap rakyat Malaysia. Aspek pertama, penerapan teras-teras perpaduan merujuk pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mempromosikan persatuan dan keharmonian di antara masyarakat Malaysia. Beberapa teras-teras perpaduan yang mungkin ditekankan seperti sikap penerimaan di kalangan rakyat berbilang kaum, iaitu sesuatu kaum menerima keunikan kaum lain seadanya. Aspek kedua, penerapan nilai-nilai aspirasi. Nilai-nilai aspirasi yang digagaskan dalam konsep Satu Malaysia ialah nilai-nilai yang perlu ada pada masyarakat progresif dan dinamik. Pertama, budaya berprestasi tinggi dengan menekankan semangat kecemerlangan dan dedikasi untuk mencapai tahap pencapaian yang tinggi. Serta budaya ketepatan iaitu melibatkan sikap berhati-hati, jitu dan bertanggungjawab dalam setiap tindakan. Hai, nama saya Aziz dan ini adalah rukun negara dan hubungannya dengan Satu Malaysia. Seterusnya adalah sejarah rukun negara. Sebelum berlakunya peristiwa 13 Mei 1969, setiap kaum di Malaysia masih lagi hidup terpisah antara satu sama lain tanpa adanya satu ideologi kebangsaan. Dan selepas peristiwa 13 Mei 1969, kerajaan mula mewujudkan dasar-dasar selari dengan usaha membentuk keharmonian kaum dan kerajaan merangka dasar-dasar pembangunan dan pendekatan yang boleh menghapuskan perbezaan jurang antara kaum. Kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada raja dan negara. Keluhuran perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Kesopanan dan kesusilaan. Terima kasih kepada Prinsip yang pertama adalah kepercayaan kepada Tuhan. Prinsip ini membawa maksud setiap orang mempunyai agama atau kepercayaan sendiri. Prinsip yang kedua adalah kesetiaan kepada raja dan negara. Prinsip ini menuntut kesetiaan penduduk yang unggul dan tidak berbelah bahagi terhadap raja dan negara. Prinsip yang tiga adalah keluhuran perlembagaan. Rakyat seharusnya mematuhi undang-undang dan mempertahankan kemuliaan dan ketinggian kerana ia merupakan undang-undang tertinggi negara. Prinsip yang keempat adalah kedaulatan undang-undang. Prinsip ini merupakan tonggak keadilan yang berperanan menjamin kebebasan asasi dan perlindungan kepada rakyat. Prinsip yang kelima adalah kesopanan dan kesusilaan. Prinsip ini menyuruh setiap rakyat supaya saling menghormati antara satu sama lain dan berakhlak mulia. Seterusnya adalah matlamat rukun negara. Yang pertama adalah mewujudkan sebuah negara yang rakyat yang bersatu, masyarakat demokratik, adil, liberal serta progresif. Yang kedua, membina masyarakat yang adil bagi menjamin persamaan peluang untuk menikmati kemakmuran negara. Yang ketiga, menjadikan kepelbagaian dan perbezaan dalam masyarakat sebagai sumber kekuatan dan kemajuan.